Kita kena kawal diri kita juga kalau sekiranya kita menerima apa-apa saja promosi melalui WhatsApp, Telegram, main kena scam dan macam-macam lagi kaedahnya yang mengatakan macam wow, anda pun boleh berjaya seperti saya. Kalau saya dapat menjana pendapatan dalam tempoh yang singkat, anda pun boleh juga. Kita pun rasa teruja. Betul tu. Itulah kita sering kali menyebarluaskan pemahaman masyarakat berkenaan risiko penipuan khususnya dalam pelaburan ini. Namun kita sedia maklum masih ada lagi ramai yang terpedaya yang masih lagi mempercayai berkenaan modus-modus operandi yang ditawarkan ini. Jadi pada hari ini kita berbicara berkenaan penipuan pelaburan. Kita bersama dengan tetamu kita Superintendent Yap Yopeng yang merupakan Ketua Unit Siasatan Jenayah Kad Elektronik, Bahagian Siasatan Jenayah Pelaburan Bersindiket Kad Elektronik lain-lain jenayah, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman. Selamat pagi. Selamat pagi, Puan. Puan Hani. Ya. Cik Manawa. Ya, baik. Pertama sekali kita perlu faham apa sebenarnya itu penipuan pelaburan supaya kita lebih cakna lepas ini kalau ada ciri-ciri yang tertentu kita kata stop, berhenti. Okey, silakan Puan, silakan. Di sini saya nak menerangkan apa yang dikatakan penipuan pelaburan. So mengikut siasatan pihak polis, penipuan pelaporan ini kita kategorikan dia sebagai penipuan pelaporan tidak wujud. Okey, dia adalah persamaan dengan skim seperti skim cepat gaya, skim Ponzi, skim money rolling ataupun money game. Kan? So ini biasanya dia menjanjikan pendeposit, deposit tu atau modah yang mereka buat pelaporan tu akan mendapat balik penuh, kurang berisiko dan mereka akan dapat keuntungan pelaporan yang luar biasa, yang luar biasa daripada yang biasalah. Dan kebiasaannya this entiti individu ataupun syarikat yang menawarkan pelaporan tersebut, mereka adalah tidak dilesenkan oleh Bank Negara Malaysia. Kan? Kadang-kadang this individu ataupun syarikat mereka ada berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia, okey, tetapi mereka beroperasi berselindung ataupun di sebalik jenis perniagaan yang diluluskan oleh SSM. Dan selain daripada itu, yang mana yang tadi saya kata mereka tidak dilesenkan oleh Bank Negara Malaysia sebab mengikut kita punya Akta Perkhidmatan Kewangan di bawah Seksyen 10, sebarang pelaporan tu mesti ada lesen seperti dinyatakan dalam Seksyen 10 Akta Perkhidmatan Kewangan. Selain daripada ini, pelaporan tidak wujud ini juga mereka akan gunakan nama-nama VIP, orang yang terkenal, okey, ataupun pelapor yang sebelum ni mereka dapat keuntungan yang luar biasa untuk iklan ataupun hebarkan pelaporan ni untuk menarik pelapor-pelapor yang baru untuk masuk ke pelaporan tersebut. Okey. So apabila pelapor-pelapor yang baru ni mereka tidak mendapat keuntungan seperti yang dijanjikan, so mereka akan buat laporan polis. So ini akan apabila siasatan polis dilaksanakan, mereka akan dikategorikan sebagai penipuan pelaporan tidak wujud. Laporan tidak wujud ini seperti yang Puan nyatakan menjanjikan pulangan yang sangat luar biasa, sangat lumayan, tapi akhirnya terpedaya dan tertipu. Jadi mungkin Puan boleh perincikan lagi apa antara jenis-jenis pelaburan yang tidak wujud yang sering kali ditawarkan oleh penjenayah ini. Mengikut rekod ataupun statistik yang dikumpulkan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Polis Diraja Malaysia, kita mendapati modus operandi ataupun kaedah yang digunakan oleh ini scammer, penipu pelaporan ni adalah mereka lebih gunakan kaedah seperti pelaporan emas, saham, forex, cryptocurrency dan juga ada pelaporan berkaitan dengan projek-projek perniagaan yang seperti peternakan, pertanian, seperti ada kes tanam pokok, dia berapa tahun akan jaminkan pulangan yang lumayan. So contohnya pokok tu seorang akan own satu lot, so mereka akan sign agreement semua ni, tetapi pada akhirnya
selepas beberapa tahun mereka tidak dapat pulangan, so mereka rasa tertipu. So mereka akan buat laporan polis dan itu kita akan kategorikan dia sebagai pelaporan tidak wujud. Siasatan akan dilaksanakan. Okey, baik. Dan kita nak tahu juga macam mana untuk kita kena pasti pelaburan yang tidak wujud ini, dan sebenarnya siapa yang dikatakan sebagai penganjur bagi penipuan-penipuan jenis seperti ini? Kebiasaannya pelaporan tidak wujud ni mereka juga menggunakan entiti seperti syarikat. Okey, syarikat tu ada mereka berdaftar dengan SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia, tetapi mereka adalah beroperasi berselindung ataupun di sebalik jenis perniagaan yang dibenarkan, yang diluluskan oleh SSM. Itu satu. Kedua, yang dikatakanlah yang dia tidak ada lesen daripada Bank Negara Malaysia. Dan kita dapati ini entiti ini bukan saja dia warga negara Malaysia dan juga dia melibatkan warga negara asing. So yang mana mereka adalah tidak dibenarkan beroperasi di negara Malaysia. So inilah syarikat-syarikat ni seperti yang tadi saya sudah terangkan, mereka janjikan pelaporan yang mereka pastikan tidak ada risiko, yang mana mereka akan janjikan pulangan modal dan juga deposit yang mereka telah bagi dan memberikan pulangan yang luar biasa yang tadi saya sebut. Okey, kalau nampak terlampau luar biasa dalam istilah dengan izin too good to be true, kena semak lah. Ya, kena semak. Bahaya sebenarnya. Kita punya PDAM, Polis Diraja Malaysia, terutama Jabatan Siasatan Jenayah Komersial yang mengendalikan semua jenayah-jenayah penipuan ni, kita ada menyediakan perkhidmatan online, seperti nanti saya akan terangkan lagi lah untuk memudahkan masyarakat kita untuk membuat semakan. Sama ada pelaporan tersebut adalah boleh dipercayai atau tidak. Bagaimana Puan melihat dalam situasi sekarang ini? Kalau dahulunya penipuan pelaburan ini dilakukan secara bersemuka dan sekarang ini mula beradaptasi dengan menggunakan pelbagai platform khususnya media sosial dan juga alam digital ini, bagaimana untuk kita sentiasa pantas untuk mengatasi perkara ini? Ini adalah disebabkan kita membuat kajian ke atas rekod ataupun statistik yang kita kumpul oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial PDAM. Kita mendapati trend penipuan pelaburan ini telah beralih daripada bersemuka tu kepada online. Daripada rekod tu lebih kurang 75%. Pelaporan online tu adalah telah mendominasikan penipuan pelaporan tersebut. Ini mungkin disebabkan kita punya perkembangan era komunikasi teknologi maklumat, yang mana sepatutnya dia mainkan peranan yang besar dalam hidup harian masyarakat, tetapi telah disalahguna oleh penjenayah, ataupun scammer, di mana mereka menggunakan media sosial ataupun laman web yang dicipta oleh mereka scammer sendiri untuk membuat iklan ataupun hebarkan pelaporan yang tidak wujud berkaitan. Okey, baik. Dan kalau kita boleh kongsikan dari segi aspek statistik, adakah kes penipuan pelaburan ini yang tidak wujud ini sebenarnya meningkat setiap tahun? Mengikut statistik pandingan 4 tahun kebelakangan ini, kita dapati setiap tahun dia meningkat. Saya rujuk pada ini. Kalau kita boleh kongsikan sedikit statistik kepada anda semua, bagaimana dari segi jumlah peningkatan yang berlaku saban tahun. Okey, kita lihat pada tahun 2019 dia ada 966 kes dilaporkan dan dibuka kertas siasatan, menyebabkan jumlah kerugian 200 lebih kurang 220 juta. Dan pada tahun 2020 kes dia meningkat kepada 1675, lebih kurang 80% peningkatan dia dibandingkan dengan tahun 2019. Dan dia melibatkan jumlah kerugian lebih kurang 182 juta. So pada tahun 2021, mungkin tahun ni adalah
disebabkan pandemik ya, COVID, yang mana dia menyebabkan penipuan kes pelaporan secara online ini meningkat secara mendadak. Ya, dia berjumlah 3,190 kes. Ya, melibatkan jumlah kerugian 245 juta lebih kurang ya. Dan kita boleh nampak ya, dibandingkan dengan tahun-tahun yang lain, dia adalah boleh dikatakan 100% meningkat. Ya. So kita pun dapati melalui kajian kita, pelaporan ini because mereka percaya tentang mereka boleh mendapat keuntungan ya, dan mereka ada menandatangani kontrak-kontrak ya, dengan syarikat-syarikat. So mereka pada permulaan adalah 100% mempercayai. Ya. Ada setengah mereka memperolehi pulangan. Ya, pulangan sepenuh, modal sepenuh. Okey. So yang ini orang kata enjoy ya, yang pulangan ini. So mereka tidak akan membuat laporan polis. Ya. Ada juga yang mereka hanya merasai pulangan sedikit ya, mendapat balik modal. So mereka pun tidak akan membuat sebarang laporan polis. Yang membuat laporan polis ni adalah mereka dapat pulangan sedikit, okey, belum dapat pulangan mudah dia sepenuhnya, dan juga orang yang baru masuk, kan, yang tak dapat langsung. Semua ni akan buat laporan polis. Ya? So kadang pelaporan tu adalah genuine, disebabkan pelapor-pelapor baru yang tidak mendapat pulangan apabila mereka membuat laporan polis, so syarikat tersebut akan dibekukan operasi dia. Okey, Puan, berdasarkan statistik yang Puan kongsikan, ia merupakan satu perkara yang sangat merisaukan, jumlah kerugian yang sangat besar. Jadi Puan, adakah apakah undang-undang yang antara yang boleh diguna pakai untuk kita mensabitkan kesalahan kepada penipu-penipu ini? Ya, kebiasaannya untuk kes-kes penipuan pelaporan, kita akan mengklasifikasikan penipuan ini di bawah Section 420 Kanun Keseksaan, yang mana dia adalah berkaitan dengan tipu dengan tidak jujur, mendorong seseorang menyerahkan harta dia. So section ini dia membawa hukuman yang agak berat. Ya, so hukuman dia adalah tidak kurang daripada 1 tahun penjara dan tidak lebih daripada 10 tahun. Dan juga boleh ditenda. Dan satu signifikan dia adalah dia boleh dirotan. Ya, dirotan, tetapi dia ada pengecualian dia lah. Dia perempuan adalah dikecualikan, dan juga sesiapa yang berumur 50 tahun ke atas juga dikecualikan, dan juga orang yang gila dan juga uzur dia adalah dikecualikan. Selain daripada itu, ya, juga kita boleh lihat di bawah Section 137 Akta Perkhidmatan Kewangan, di mana seseorang tu dia menerima deposit, okey, tanpa terdapat sebarang lesen, seperti yang saya katakan di bawah Section 10 Akta Perkhidmatan Kewangan. Okey, so mereka juga boleh dihukum di bawah Section 137 Akta Perkhidmatan Kewangan. Okey, jadi pesanan yang paling penting secara ringkas ya Puan kepada rakyat Malaysia keseluruhannya, bagaimana untuk kita mengelak daripada kita ditipu dan cara untuk kita melaporkan. Silakan. So di sini kita pihak PDRM ambil kesempatan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat. Ya, ini pelaporan ini adalah satu yang kita boleh mendapat keuntungan, okey, dalam masa yang sama ada dia masa yang singkat ataupun yang lama. Dan tetapi sekiranya kita nak buat sebarang pelaporan, kita mesti pastikan membuat semakan. Pertama, melalui Bank Negara Malaysia. Mereka ada linknya, okey, yang mana kita boleh klik dan masuk semak. Adakah syarikat-syarikat tersebut telah disenaraikan oleh Bank Negara Malaysia yang telah diberi lesen, seperti yang saya kata di bawah Section 10 Akta Perkhidmatan Kewangan. Kedua, adakah dia berdaftar dengan SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia? Kan? Jika dia ada berdaftar dengan SSM, adakah nature of business dia, jenis perniagaan dia, adakah mengikut apa yang telah diluruskan oleh SSM? Sekiranya dia berlainan, so unsur penipuan tu mungkin ada. Ya? Selain daripada itu, kita kena semak juga. Ya?
akaun yang diberikan oleh this pelapor untuk kita masukkan duit deposit. Okey, kita boleh melalui satu aplikasi yang disediakan oleh PDRL. Okey, kita panggil dia aplikasi Semak Mu. Di sana kita boleh punch in account number yang diberikan oleh orang kata pelapor lah. Kita tak tahu dia sama ada dia adalah scammer ataupun yang genuine. Jadi sekiranya kita semak account tu ada rekod polis. Kita kena berhati-hati already. Betul, kita kena berhati-hati Puan. Apa yang paling penting seperti yang Puan nyatakan, kita perlu semak kepada Bank Malaysia dan juga SSM berkenaan syarikat-syarikat yang menawarkan pelaburan ini. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Superintendent Yok Peng atas perkongsian yang cukup bermanfaat pada pagi ini berkenaan penipuan pelaburan. Ya, betul. Nak rujuk informasi boleh terus ke Jabatan Siasatan Jenayah Komersial PDRM untuk dapatkan segala informasi dan cara untuk anda membuat aduan.